Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Selamat datang ke pembentangan e-portfolio praktikum bagi fasa 2 2021. Saya Nurani Syahira binti Zunaidi merupakan mahasiswi PISMP ambilan Jun 2018 bagi IPG Kampus Ipoh. Baiklah, seterusnya ini merupakan serba sedikit pengenalan diri. Sekolah praktikum bagi fasa 2 saya ialah SK Rajan Perempuan Ipoh. Bidang teras saya ialah Bahasa Melayu, manakala elektif teras ialah Pendidikan Islam. Pensyarah bagi bidang teras ialah Encik Khairul Anwar bin Ismail, manakala pensyarah bimbingan elektif teras ialah Dr. Saidah binti Haris Elias Harith. Yang seterusnya ini merupakan dua platform bagi penyediaan fail e-portfolio. Yang pertama Google Drive dan yang kedua ialah Google Sites. Disebabkan pelaksanaan praktikum bagi fasa 2 dilakukan secara dalam talian, maka penyediaan fail e-portfolio adalah secara dalam talian, iaitu Google Drive dan juga Google Sites. Ini merupakan contoh penggunaan Google Drive dan yang seterusnya merupakan contoh bagi penggunaan Google Sites. Baiklah, ini merupakan paparan Google Sites e-folio praktikum. E-folio praktikum ini telah dibina oleh pihak praktikum IPG Kampus Ipoh. Di sini merupakan muka hadapan, iaitu adanya gambar pasport guru pelatih dan juga serba sedikit pengenalan diri guru pelatih. Di sini juga terdapat dua pautan yang guru pelatih dapat klik, iaitu taklimat praktikum yang perlu guru pelatih lihat dan juga modul panduan e-folio. Di dalam modul panduan e-folio terdapat beberapa video tutorial untuk memasukkan beberapa dokumen di dalam e-folio praktikum dengan menggunakan Google Drive. Seterusnya pada bahagian atas terdapat beberapa bahagian yang kita dapat lihat. Sebagai contoh, kita hanya klik sahaja mana-mana bahagian. Ini merupakan bahagian e-portfolio. Pada bahagian ini terdapat beberapa kandungan iaitu maklumat diri, maklumat sekolah, maklumat tugas, maklumat kurikulum, maklumat kurikulum, jurnal dan lain-lain. Sama juga, kita hanya klik mana-mana bahagian, mana-mana isi kandungan. Ini merupakan senarai semak portfolio yang akan disemak oleh guru pembimbing dan juga pensyarah dari semasa ke semasa. Seterusnya, pada bahagian maklumat diri, terdapatnya biodata guru pelatih, penyertaan profesional dan juga surat pengenalan diri praktikum yang telah diedarkan oleh pihak praktikum. Untuk penyertaan profesional, ada 3 bahagian di dalam dokumen ini, iaitu penyertaan profesional sebelum, semasa dan juga selepas. Untuk penyertaan profesional ini perlulah disemak dan disahkan oleh pensyarah, pembimbing dan juga guru pembimbing. Ini adalah contoh dokumen. Dan yang seterusnya adalah bahagian maklumat sekolah. Untuk bahagian maklumat sekolah, saya telah dapatkan daripada pihak pentadbir sekolah yang saya praktikum. Ini merupakan beberapa dokumen iaitu peta lokasi sekolah, carta organisasi, visi misi, takwim sekolah, senarai staf dan juga peraturan sekolah. Untuk maklumat sekolah, sebagai contoh dokumennya berbentuk sedemikian. Ini adalah contoh dokumen peraturan sekolah iaitu disiplin murid yang telah saya lihat pada bahagian buku peraturan disiplin murid. Ini adalah contoh dokumen. Seterusnya, untuk maklumat tugas. Untuk maklumat tugas ada dokumen senarai bidang tugas dan juga surat lantikan. Untuk surat lantikan, pihak pentadbir akan edarkan. Untuk maklumat tugas juga, adanya senarai bidang tugas yang kita laksanakan di sekolah kita praktikum. Seterusnya, untuk maklumat kurikulum, terdapat beberapa fail besar yang kita dapat lihat iaitu di SKP, pengajaran berpasangan, jurnal reflektif, maklumat inovasi dan juga maklumat murid. Untuk di SKP, terdapat 2 bahagian iaitu di SKP teras dan juga di SKP elektif. Untuk di SKP, saya hanya masukkan di SKP
SKP bagi subjek dan kelas yang saya mengajar. Sebagai contoh, di SKP teras iaitu di SKP Bahasa Melayu tahun 5. Manakala di SKP elektif ialah mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Di SKP ini perlulah disahkan oleh guru besar pada bahagian awal. Di SKP ini merupakan contoh untuk dokumen di dalam DSKP. Seterusnya, untuk pengajaran berpasangan yang saya telah laksanakan bersama pasangan praktikum saya, terdapatnya dokumen rekod pengajaran, borang maklum batas dan juga RPH. Seterusnya, untuk jurnal reflektif, saya telah muat naik jurnal reflektif bagi elektif dan juga bidang teras. Selain itu, maklumat inovasi merupakan inovasi yang telah saya hasilkan sepanjang saya berpraktikum di SK Raja Perempuan. Di dalam ini, saya masukkan dua inovasi iaitu inovasi kad ganjaran yang telah saya hasilkan dan juga inovasi buku Anyflip iaitu buku Anyflip adab berjual beli bagi subjek pendidikan Islam. Di sini juga saya ada lampirkan borang maklumat inovasi dan juga QR code untuk pensyarah dan juga guru pembimbing mengakses bahan inovasi yang telah saya hasilkan. Ini adalah contoh yang saya masukkan dokumennya. Seterusnya, untuk maklumat murid, saya masukkan maklumat murid bagi kelas yang saya mengajar bagi Bahasa Melayu tahun 5 dan juga Pendidikan Islam tahun 5. Seterusnya, maklumat core kurikulum iaitu rancangan aktiviti core kurikulum, senarai nama ahli dan kehadiran, laporan aktiviti core kurikulum. Untuk bahagian aktiviti core kurikulum, saya masukkan daripada minggu yang pertama hinggalah minggu yang ke-12. Untuk rancangan dan juga laporan aktiviti core kurikulum, saya hasilkan dalam satu PDF kerana untuk mudahkan guru pembimbing dan juga pensyarah menandatangan dokumen daripada minggu yang pertama hinggalah minggu yang ke-12. Seterusnya, terdapat juga rancangan aktiviti lain dan juga laporan aktiviti lain. Untuk rancangan dan juga laporan aktiviti lain merupakan projek yang saya hasilkan bersama pasangan praktikum iaitu buku cerita menggunakan Anyflip yang bertemakan haiwan. Yang bertemakan haiwan iaitu di sini saya ada lampirkan borang rancangan aktiviti core kurikulum, kertas kerja, QR code untuk pensyarah, pemantau dan juga guru pembimbing mengakses. Seterusnya, untuk jurnal kita dapat lihat fail, format dan contoh penulisan jurnal mingguan dan juga catatan kemajuan tindakan susulan. Untuk penulisan jurnal, saya hasilkan daripada minggu yang pertama hinggalah minggu yang ke-12. Setiap jurnal yang saya hasilkan perlulah ada tanda tangan guru pembimbing dan juga pensyarah pembimbing. Seterusnya, bahagian lain-lain ini merupakan rekod prestasi murid. Setiap kali penilaian saya akan masukkan rekod prestasi murid dan juga lampiran slip guru ganti. Untuk lampiran slip guru ganti saya tidak dapat masukkan kerana PDP kita laksanakan secara maya. Seterusnya, pada bahagian ERPH terdapat beberapa dokumen yang kita dapat lihat iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, guru pelatih, jadual waktu, surat penyelia dan guru pembimbing, pertemuan perbincangan profesional, rancangan pengajaran 12 minggu dan dokumen penjajaran kurikulum, rancangan pengajaran harian dan juga rancangan pengajaran core kurikulum. Ini merupakan beberapa dokumen yang terdapat di dalam bahagian ERPH. Untuk jadual waktu peribadi, saya telah masukkan jadual waktu yang telah diagihkan oleh pihak pentadbir sekolah. Di dalam ini terdapat jadual waktu bagi Bahasa Melayu dan juga Pendidikan Islam serta tanda tangan guru besar. Seterusnya, untuk surat perkeliling ini telah diedarkan oleh pihak unit praktikum.
Dan ini merupakan maklumat pensyarah penyelidik dan guru pembimbing bagi praktikum fasa 2. Dan pertemuan perbincangan profesional ini telah saya masukkan sekiranya ada perbincangan di antara guru pembimbing dan juga pensyarah. Dan ini merupakan rancangan pengajaran 12 minggu iaitu bahagian teras dan juga elektif, di mana terdapat 3 dokumen yang saya lampirkan iaitu DPK, RPM dan juga RPT. Setiap dokumen yang saya maknai ini telah disemak oleh guru pembimbing dan juga guru besar. Ini merupakan contoh untuk RPM Bahasa Melayu bagi tahun 5 yang telah saya muat naik. Seterusnya adalah rancangan pengajaran harian daripada minggu yang pertama hingga minggu yang ke-12. Di sini setiap rancangan pengajaran harian perlulah ada pengesahan guru besar. Dan di dalam bahagian fail RPH, saya telah masukkan RPH BM dan juga RPH Pendidikan Islam. Ini adalah contoh dokumen. Seterusnya adalah rancangan pengajaran core kurikulum juga daripada minggu yang pertama hinggalah minggu yang ke-12. Untuk rancangan pengajaran core kurikulum, setiap minggu akan disemak oleh guru besar, penolong kanan core kurikulum dan juga guru pembimbing. Ini adalah contoh dokumen yang saya muat naik. Dan yang seterusnya adalah bahagian rekod kehadiran yang kita dapat lihat ada 2 bahagian iaitu bahagian borang kehadiran dan juga rumusan kehadiran. Untuk borang kehadiran ini perlulah kita muat naik dalam setiap bulan. Contohnya bermula pada bulan Jun hinggalah Oktober. Sebagai contoh, ini adalah borang kehadiran bagi bulan Ogos yang telah disemak oleh guru besar. Borang kehadiran ini perlulah dihantar setiap bulan untuk guru besar semak sebagai bukti kita hadir sepanjang kita praktikum selama 3 bulan di sekolah tersebut. Ini merupakan borang rumusan kehadiran daripada minggu yang pertama hinggalah minggu yang ke-12. Juga disemak oleh guru besar. Sebagai bukti yang kita hadir, kita berpraktikum di sekolah tersebut. Seterusnya bahagian penyeliaan dan bimbingan. Untuk bahagian penyeliaan bimbingan ini dikhususkan kepada guru pembimbing dan juga pensyarah pembimbing. Terdapat bahagian teras dan juga bahagian elektif. Dan juga terdapat pemantauan kekerapan penilaian. Setiap adanya penyeliaan, guru pembimbing dan juga pensyarah akan masukkan tanda tangan. Ini adalah contoh borang pemantauan kekerapan. Seterusnya untuk borang dan juga RPH ini kita hanya klik sahaja. Ini adalah borang PR1 untuk teras, borang kolaboratif, borang bimbingan maya, borang elektif PR1, borang kolaboratif elektif, RPH bimbingan maya elektif, borang PR1 core kurikulum dan juga RPH bimbingan maya core kurikulum. Seterusnya adalah bahagian BBM. Untuk bahagian BBM saya telah hasilkan 2 fail bahagian teras dan juga fail elektif. Untuk BBM saya hasilkan 1 fail 1 minggu untuk mudahkan guru pembimbing dan juga pensyarah lihat. Ini adalah contoh untuk BBM teras dari minggu yang pertama hingga minggu yang ke-12. Seterusnya adalah bahagian rujukan. Untuk bahagian rujukan terdapat 2 bahagian iaitu SKPMG 2 dan juga buku teks bagi kelas yang saya mengajar iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan juga buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Dan yang terakhir, bahagian yang terakhir ialah bahagian My Forums. Kita hanya klik sahaja pautan ini. Di dalam My Forums ini kita hanya perlu masukkan jadual waktu, maklumat diri guru pelatih dan juga
jurnal mingguan daripada minggu yang pertama, minggu 12 dan yang terakhir sekali adalah RPH yang terbaik sepanjang kita berpraktikum untuk bidang teras dan juga elektif. Selain daripada itu, penggunaan Google Drive juga saya masukkan ataupun saya hasilkan satu fail tugasan murid. Untuk fail tugasan murid, saya telah hasilkan 3 fail bulanan iaitu daripada bulan 7, bulan 8 dan juga bulan 9. Dalam fail tugasan murid, saya masukkan tugasan murid yang terbaik dan juga yang kurang baik. Di sini pensyarah dan juga guru pembimbing akan lihat cara saya tanda tangan tugasan murid. Dan ini adalah contoh fail bagi bulan 7. Tugasan dari segi video, browser dan juga lukisan, dan tidak ketinggalan juga dalam buku tulis murid. Ini adalah contoh yang saya masukkan beberapa gambar dan juga dokumen. Itu sahaja daripada saya berkaitan penyediaan e-portfolio praktikum bagi fasa 2 2021. Saya berharap melalui pembentangan yang telah saya lakukan dapat membantu serba sedikit berkaitan penyediaan e-portfolio praktikum. Sekian, terima kasih.